Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, pelik dan seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Okey, kali ni kita lari sikit daripada benda-benda kejam ni. Stress weh buat cerita pasal crime je memanjang. Jap, tapi kan topik kali ni pun macam kejam juga weh. Abang Boy rasa lah Abang Boy Syak yang scriptwriter Conspiracy TV ni pembunuh bersiri part time lah. Okey, topik kita kali ni pasal cara seksaan pada zaman kuno. Okey, tanpa membuang masa, let's roll it. Okey, alat seksaan yang pertama ni agak disturbing gila guys. Awal-awal lagi dah disturbing. Okey, alat ni diberi nama The Judas Chair ataupun kerusi Judas. Kalau korang ingat kerusi ini adalah kerusi biasa, salah sama sekali guys. Benda ni diperbuat daripada kayu ataupun besi. Dia berbentuk seperti piramid, lebih kurang macam ni lah. Dia bukan kerusi sangat pun, dia lebih kurang kepada stool. Okey, so sekarang ni Abang Boy akan cuba describe cara nak guna pula. Kalau pesalah tu lelaki, dorang akan paksa mamat tu duduk dekat atas piramid tu. Duduk tau, duduk. Dia didudukkan dekat atas piramid yang tajam tu. Korang boleh bayangkan tak benda ni pergi dia macam mana? Kalau perempuan pula, korang fikirlah sendiri. So pesalah ni akan diikat tangan dia macam ni lebih kurang, dan kaki dia akan dikangkangkan. Ngilu aku. Aku dah terkemut-kemut ni weh. Okey, dan pesalah tu akan diturunkan menggunakan satu sistem puli. Originally alat ni digunakan untuk soal siasat pesalah. Korang cuba bayangkan korang di tempat pesalah tu. Korang diturunkan pelan-pelan dengan puli tu, dan bila korang tengok dekat bawah pula ada benda tajam yang akan menusuk bukaan jubring korang. Dia punya kesan psikologi tu pun dah cukup untuk buat korang mengaku bersalah atas apa kesalahan yang korang kena tuduh tu. Kalau korang nak pelak juga, jubring korang akan ditusuk oleh ketajaman piramid tu. Korang takkan mati serta-merta tau. Kadang-kadang yang algojo ni, tukang hukum orang ni, akan salut piramid tu dengan lubricant tu. Lubricant. Pelincir tu digunakan untuk melancarkan tusukan tu. Kenapalah aku buat topik ni weh. Geli aku. Spanish donkey ataupun keldai Belanda. Alat ni dicipta di Belanda pada kurun yang ke-17. Alat ni lebih kurang macam Judas Chair juga, tetapi bentuk dia lain sikit lah kot. Dia bentuk macam tiga segi, tapi bentuk dia panjang. Dia macam horse, lebih kurang lah. So cara dia adalah dorang akan letak pesalah ni di dalam keadaan duduk dekat tengah-tengah alat tu. Dia lebih kurang macam kan panjang kan, lebih kurang macam ni lah. Dia punya tip tu tajam gila tau. So korang boleh bayangkan tak dia punya sakit tu macam mana. Nak lagi best, kaki pesalah tu pula akan diikat dengan pemberat. Ada sesetengah model macam model kereta pula aku sembang. Ada versi yang berlainan di mana dekat atas hujung yang tajam tu, yang dekat triangle tu, dorang letak duri ataupun paku untuk kesedapan maksima bye. Gila betul. So pesalah ni akan dikenakan hukuman ni memang confirm cacat. Itu pun kalau hidup lah. Ada nama lain bagi alat ni di negeri France, iaitu ball breaker ataupun pemecah telur. Okey, list nombor 3 ni agak pelik sikit. Cara ni jarang menyebabkan kematian, tetapi dia punya sesaan tu tak kurang level kejam dia. Sesaan ini adalah geletik. Ya, korang tak salah dengar. Geletik guys. Cara ni dikatakan direka pada sekitar kurun ke-15. So apa yang diorang buat? First, diorang akan rendam kaki pesalah tu dekat dalam air garam. Lepas tu pesalah tu akan diikat di atas meja seksaan. Lepas tu pula diorang bawa masuk seekor kambing. Ya, kambing guys. So kambing ini akan menjilat kaki pesalah tu. Mula-mula memanglah mungkin pesalah ni akan gelak-gelak sebab geli. Tetapi bila kaki kau dah kena jilat selama sejam, korang rasa macam mana? Cara ni dikatakan diguna untuk menyoal siasat pesalah.
Rekod mengatakan dengan cara sesaan ini digunakan di serata dunia. Dan ada juga rekod teknik ni digunakan di negara matahari terbit iaitu Jepun. Dia dipanggil Kuzuguri Zime ataupun merciless tickling, atau dalam bahasa Melayu dia geletik tanpa belas kasihan. Ada seorang Yahudi yang ditangkap dan diletakkan dalam pusat tahanan masa zaman Perang Dunia Kedua dulu. Ini masa penjajahan Nazi dulu tau. Mamat Yahudi ni describe yang bila dia digeletik mula-mula, dia akan gelak tak ingat dunia. Tetapi selepas digeletik dalam jangka masa yang sangat lama, dia akan menangis dan badan dia akan menggeletik-geletik sampai kadang-kadang dia terkencing guys. Dia punya sesaan tu bukan berbentuk fizikal sangat pun, akan tetapi dia lebih kepada sesaan daripada segi mental. Maybe korang rasa benda ni macam tak kejam sangat, tetapi ada rekod yang mengatakan ada pesalah yang mati selepas kaki dia digeletik berterusan selama berjam-jam guys. Ada satu term saintifik yang dipanggil death inducing tickling ataupun geletik sampai menyebabkan kematian. Menurut kajian, kematian selalunya disebabkan mangsa tak dapat bernafas akibat gelak terlalu lama. Benda ni akan membuatkan mangsa pitam ataupun yang paling teruk adalah serangan jantung. Korang suka tak buah pear? Sedap kan? Tetapi buah pear yang aku nak sembang ni memang tak sedap mat. Alat sesaan ni dipanggil choke pear atau nama lain dia adalah pear of anguish ataupun buah pear keperitan. Nama dia pun dah seram. So bentuk dia lebih kurang macam buah pear dan dia disambung dengan skru yang boleh dipusing-pusing. So cara alat ni digunakan adalah alat ini akan disumbatkan kat dalam mulut, dan bila skru tu dipusing, pear tu akan membuka sikit demi sedikit. So selebihnya korang boleh bayangkan sendirilah. Alat ni dikatakan banyak digunakan pada kurun ke-16 oleh para perompak. Dorang menggunakan alat ni untuk mengetahui dekat mana mangsa yang dirompak tu simpan barang-barang berharga. Ada juga rekod sejarah yang mengatakan alat ni boleh dicabut skru dia guys. Bermakna perompak boleh tinggalkan pear yang dah disumbat dekat dalam mulut mangsa tu dan belah macam tu je. Memang tak boleh lah cerita dia nak bawa keluar benda ni sebab memang dah stuck dekat dalam mulut kawan tu. Alat ni juga banyak digunakan oleh penguat kuasa zaman kuno di Eropah dalam kurun ke-15 hingga ke kurun 17. Benda ni digunakan kepada perempuan yang dorang syak adalah ahli sihir. Cara dorang gunakan alat ni pula bukan diletakkan dekat dalam mulut dorang letakkan benda tu dekat dalam Miss V. So selebihnya korang bayangkanlah sendiri Ya, kita dah sampai di akhir list. Of course, Abang Boy akan simpan yang terbaik untuk ending. Cara sesaan yang paling last ni dipanggil scaphism. So ayat ni diambil daripada Greek iaitu bermaksud boat. Cara ni Abang Boy rasa yang paling kejam kot. Sebabnya, tak apa, nanti Abang Boy cerita. So cara ni dikatakan bermula pada sekitar tahun 500 Masihi dan banyak digunakan di Persia, iaitu tanah Arab sanalah, Middle East. Caranya adalah pesalah ni akan dipaksa minum susu yang dicampur dengan madu. Selepas tu badan pesalah ni pula akan dilumurkan dengan madu daripada atas kepala sampailah ke hujung kaki. Kemudian dia akan diletakkan di dalam dua bot yang ditelangkupkan, lebih kurang macam ni lah. Dan bot tu akan dibuat lubang untuk tangan, kaki dan kepala pesalah ni boleh keluar. So kalau korang boleh bayangkan, dia lebih kurang macam bentuk keranda lah. Pesalah ni memang tak boleh bergerak tau dalam keranda ni. Tak cukup dengan tu, dalam bot tu pula dibanjirkan dengan air madu dan susu tu tadi. Dan last sekali, bot ni akan dihanyutkan ke Sungai Nil. Pesalah ni akan dibiarkan hanyut sepanjang Sungai Nil tu. Apa yang jadi adalah serangga-serangga yang berterbangan akan hinggap kat muka pesalah ni. Lalat akan mula bertelur dan ulat-ulat maggot tu akan memakan daging mamat ni. Ya Allah. Tak cukup dengan lalat, burung-burung pun dah mula mematuk dan memakan muka pesalah ni. Benda ni semua terjadi semasa pesalah ni masih hidup guys. Gila mat. Dikatakan pesalah ni akan mati selepas beberapa hari dihanyutkan. Beberapa hari doh. Ada rekod yang mengatakan ada pesalah dikenakan hukuman jenis macam ni mati selepas 17 hari. Mati terseksa mat. Gila betul. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Dan kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy iaitu Conspiracy TV. Dekat situ Abang Boy banyak share video-video pendek tentang fakta-fakta unik yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.